Al-faidatul ula, ayat 7, aminu billahi wa rasulih. Berimanlah kamu kepada Allah dengan Rasulnya. Ayat ini dalil ala annahu yambaghi lil insan, sepatutnya bagi seorang manusia merealisasikan imannya, wa yusabbithu, dan mantapkan iman. Kita kena mantapkan iman. Bila kita rasa iman kita lemah, iman kita goyah, dikacau oleh syaitan, terus kita kata auzubillahi minasyaitanir rajim. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Dan di antara perkara yang syaitan kacau kita, syaitan tak mahu kita sedekah. Dia kata jangan sedekah, jangan infak, nanti kamu fakir. Maka Allah Ta'ala kembarkan, aminu billahi wa rasuli wa anfiqu. Beriman pada Allah dengan Rasul dan nafkah. Kemudian Tuhan ungkit pula tu, munafkah harta yang aku bagi pinjam kepada kamu, menggunakan harta ya. Ni bakhil hangit kan? Harta Tuhan bagi, kita pula sayang. Masalah. Maka para pelajar sekalian, ayat ini menggalakkan kita supaya tajdidul iman. Tajdid makna memperbarukan iman. Ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda, innal imana la yakhlaq fi jawfi ahadikum. Tulis ayat hadis ni. Innal imana la yakhlaq, iman itu akan lemah. Dia panggil lemah ni, ataupun orang panggil lusuh. Lusuh di dalam hati seorang kamu. Lusuh dalam hati seorang kamu, tengok. La yakhlaq fi jawfi ahadikum. Fajaddidu fas'alullaha baik, dia kata ni, innal imana la yakhlaq fi jawfi ahadikum kama yakhlaqus saw. Itu hadis penuh dia. Iman kita ni akan lusuh, pudar dalam jiwa kita ni sebagaimana pudarnya kain yang kalau kita pakai lama, dia jadi lusuh. Fas'alullaha ta'ala an yujaddidal iman fi qulubikum. Sentiasalah kamu minta dengan Allah, doa, ibadat, zikir, supaya Allah Ta'ala perbaharui iman dalam dada kita. Biarlah dada kita ni sentiasa baharu dengan iman. Kita kata alhamdulillah. Hadis ini daripada Abdullah bin Amru dengan sanad yang sahih, sebagaimana dalam kitab Al-Jami' As-Shaghir. Baik para pelajar sekalian, kita berpindah kepada faedah yang kedua. Faedah yang kedua, dalam ayat ini Allah kata apa? Wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fi. Sedekahlah harta yang aku jadikan kamu itu sebagai pengurus. Mustakhlafin, kamu sebagai pengurus, sebagai wakil menguruskan harta itu. Bukan hakmu pun, tapi kalau nak jadi hak kamu boleh sedekah. Maka ayat ini mengatakan laisat lakum bil haqiqiyah, bukanlah milik kita ni milik hakiki. Abu Ana cakap biar betul, ini tanah nama saya lah, ini akaun bank nama saya, password ada kat saya, kita nak keluar boleh, nak masuk boleh. Kita kata betul lah awak tu pengurus, tapi dia tak jadi hak awak kecuali awak gunakan dia. Dalam hadis Nabi kata, harta yang jadi milik kita ni tiga. Apa yang telah kita makan, itu milik kita. Apa yang telah kita pakai dan rusak, itu milik kita. Yang besar sekali, aset yang paling besar jadi milik kita, apa yang kita sedekah. Itu hak kita. Maka Allah kata, harta itu bukan hak kamu hakiki. Wa inna man taqala ilaikum min ghairikum, dia pindah daripada orang lain mari kita. Itu ya. Kadang-kadang bukan usaha kita pun. Ayah mati tinggal duit 2 juta, anak ada 2 orang, seorang boleh 1 juta. Bukan usaha pun, dia mari sekejap. Kama wasala ilaikum tatrukuna li ghairikum. Harta tu mari kita
kita pula akan tinggalkan harta itu kepada orang lain. Gitulah silih berganti. Maka ayat ini mengatakan bahawa bahawa mengatakan bahawa harta itu bukan milik kita mutlak. Berdasarkan hadis yang saya baca tadi, tengok hadis penuh dia di sini. Tulis hadis penuh ni. An Abdullah bin Syekhir, an Abdullah bin Syekhir radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulu ibnu Adam mali mali. Anak Adam tu duk kata harta aku, harta aku. Hak ni hak saya, hak ni hak saya. Wa halaka ya ibnu Adam min malika illa ma akalta fa afnaita. Harta kamu hai anak Adam, yang betul-betul jadi milik kamu apa yang kamu makan yang sudah sunat. Jadi baja. Au labista fa ablaita, atau kamu pakai yang telah lusuh. Au tasaddaqta fa amdaita, atau kamu sedekah dan harta sedekah itu telah pergi. Hadis ini rawahu Muslim. Pernah ditanya seorang badui, menarik ni, tanda ni pelajar. Qila li a'rabi, pak cik badui, pengembala unta. Liman hadhil ibil? Unta ni hak siapa? Unta ni. Faqala hiya lillahi ta'ala. Unta Allah indi, tapi aku jaga. Mana dia cakap di alam realiti, alam nyata, untuk Allah aku jaga, aku kerja atas dunia ni. Habis kalau nak jadi hak aku pula bila? Kita makan ataupun kita sedekah, jadi hak kita. Baik, kita berpindah kepada faedah yang ketiga, ayat 9. Huwallazi yunazzilu ala 'abdihi ayatin bayyinat. Allah yang menurunkan kepada hamba-Nya, yakni Nabi, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, keterangan Al-Quran yang sangat nyata. Allah Ta'ala kasih sayang dia, lemah lembut dia kepada hamba-hamba dia. Setelah diciptakan manusia, maka dihantarnya Rasul, dan disokong Rasul itu dengan mukjizat yang menunjukkan benarnya Rasul itu supaya orang mudah terima. Makna ayat ini mengatakan bahawa menunjukkan kepada prihatin. Sekarang ini orang cakap tentang prihatin. Prihatinnya Allah Azza wa Jalla kepada hamba dia. Dengan cara mana? Dia jadi manusia, dia hantar Rasul, diturun kitab, supaya Rasul mendidik makhluk-makhluk ini untuk menjadi manusia yang diradai oleh Allah Azza wa Jalla. Maka itulah yang dikatakan. Jadi ayat ini juga menunjukkan kepada kita, mana cerita Rasul ni? Dia bukan sekadar turunkan, Rasul terus kali dengan turun kita untuk menyatakan kebenaran. Kita kata alhamdulillah. Nasib baiklah kita ni terpilih di kalangan hamba-hamba Allah yang duduk di sini. Kita berpindah kepada faedah yang keempat. Tulis faedah yang keempat. Banyak dia faedah ni. Faedah yang keempat, ayat la yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatal. Tidak sama darjat orang yang nafkah sebelum pembukaan Mekah, sebelum Hudaibiyah, atau sebelum pembukaan kota Mekah dan sebagainya. Tanda, kata ulama tadabbur, dalilun ala anna kulla amalin salihin. Dalil menunjukkan amal salih itu orang yang cepat melakukan lebih afdal daripada lambat-lambat. Contohnya bila mari waktu solat, orang azan, kita pun segera solat. Orang azan tu kita siap wuduk, semaya sunat qabliyah, lepas tu kita solat. Lebih baik daripada orang duk tangguh sampai ke hujung waktu baru solat. Tak sama. Jadi orang yang nafkah, bila kita dapat harta tu, nafkah lebih baik daripada kita tunggu dekat-dekat nak mati baru nafkah. Lain. Kita tak nak guna dah. Tak lalu makan dah kita kata. Baiklah. Itu yang pertama. Yang kedua dalam faedah ini,
yajibu an nakuffa an masawi'is sahabah. Menjadi kewajipan kepada kita menghormati para sahabat. Jangan sekali-kali duduk bawa cerita sahabat tu kelahi, sahabat tu balah, jangan. Jadi tak payah. Dia orang baik-baik, kita sibuk-sibuk dengan nak pergi cari benda-benda yang tidak baik, nak bongkar, kata orang sekarang. Nak bongkar sana sini, kita kata jangan jadi pembongkar dengan para sahabat. Sebab itulah di antara cerita tentang sahabat ni ada sebuah buku, tanda buku ni sudah ada terjemahan bahasa Melayu. Dia kata nama dia Al-Awasim Minal Qawasim. Al-Awasim dengan sad, Minal Qawasim. Jadi ditulis oleh Ibn Arabi. Dia jawab balik tuduhan-tuduhan yang tidak baik pada sahabat. Dan juga seorang tokoh ulama semasa, Syekh Al-Khamis, dia tulis juga satu buku, nama dia Hukbatum Minat Tarikh, satu lembaran daripada sejarah. Nah, ini kita kena baca benda-benda ni, murnikan sejarah sahabat. Kalau ada orang duk kutuk sahabat, kita kata awak ni jangan cakap baik-baik, cakap baik. Sahabat ni telah diberi kelebihan oleh Allah Azza wa Jalla. Tiba-tiba kita senang-senang mari kutuk, senang-senang mari kata, senang-senang mari duduk mengupak sahabat, kita kata jangan main-main. Baiklah, banyaklah kelebihan sahabat ni, kita tak sempat nak baca. Yang kelima, boleh. Yang kelima, ayat yang terakhir, ayat yang ke-11, man zalladhi yuqridullaha qardan hasan. Siapa dia bagi hutang kepada Allah? Jadi ayat ini satu analogi yang simple untuk kita faham, iaitulah galakkan supaya kita beri sedekah. Orang yang beri sedekah ni dianggap seperti beri hutang kepada Allah. Mana orang yang berhutang kena bayar. Bila kita beri sedekah, Allah akan bayar pahala kepada kita. Itu yang disebut dalam ini. Maka cuma syarat dia, dengar ni, kita nak bagi sedekah kepada orang, tengok ayat, man zalladhi yuqridullaha qardan hasana. Makna kita beri hutang yang baik. Kalau kita nak beri sedekah, kita kena sedekah dengan baik. Apa dia maksudnya? Nak jadi satu sedekah itu baik, ada 3 kategori. Tulis itu. Yang pertama, mesti daripada harta yang baik. An yakuna min tayyibi malihi. Kita nak sedekah ni hak molek-molek. Ni cari baju hak lusuh dah, kita sendiri tak usah pakai dah. Sedekah. Kurang pahala. Ada juga pahala sikit. Baik juga pada dia tak pakai tak sedekah langsung, tapi afdalnya itu. Yang kedua, syarat yang kedua nak jadi qardan hasana, an yukhrijahu tayyibatan bihi nafsuh. Kita keluar tu dengan jiwa kita tenang. Kita memang nak beri. Sekarang ni ada kan, kadang-kadang orang mari minta sedekah paksa. Kita tak hala diri depan kita. Dalam kedai makan. Alah payahlah. Nampak bakhil dengan kita ni, dia duduk caca. Kita nak makan, dia duduk hala tangan. Itu dia bagi sedekah paksa. Jadi kita sedekah, kalau nampak orang paksa pun kita beri, jangan tak paksa. Itu yang kedua. Yang ketiga, Allah yamun nabihi. Jangan mengungkit. Jangan nak kata pasal malah. Dah kerja malah nak pitih, ambil. Lah. Nak bagi-bagi dengan baik, dengan senyum. Orang Arab senang. Arab kalau tak mau bagi, dia angkat tangan gini. Allah Karim. Habis kita. Allah Ta'ala yang pemurah. Mungkin minta dengan Tuhan. Contoh orang bagi sedekah. Arab buat gitu. Allah Karim. Buat dia tak akan beri dah kita. Kalau nak bagi dia sedut okey. Senang kita punya, itu budaya, budaya. Jadi kata dia ulama, syarat yang pertama itu harta yang baik, itu yang berkait dengan harta. Syarat yang kedua, kita keluar dengan jiwa yang baik, itu untuk kita. Syarat yang ketiga, jangan mengungkit, itu di antara kita dengan penerima. Jadi kena ingatlah, jangan mudah-mudah mengungkit. Kita ni kadang-kadang bagi sikit, ungkit banyak. Hilang pahala. Pahala akan hilang dengan sebab ungkitan. Jadi banyak hadis-hadis yang yang menyebut tentang kelebihan sedekah, kita tak baca hari ni. Kita ambil faedah ayat ini je. Maka kata ulama tadabbur fi tasmiyati sadaqati bil qardi. Kenapa Allah namakan sedekah itu semacam hutang? Hutang pula yuqridullah, bukan hutang biasa, hutang kepada Allah.
menunjukkan bahawa orang yang bagi sedekah itu sangat dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Rahmat Allah Ta'ala dekat dengan orang yang bagi sedekah. Pahala dia dekat. Jadi kita jangan duduk rasa jangan duduk rasa apalah bayang rugi pitih lah. Ini semua psikologi bahawa siapa dia bagi sedekah kepada Allah. Sama juga dengan orang gizarah, orang sakit. Dalam hadis kursi kita kata maridtu falam ta'udni. Aku sakit mu tak mari ziarah aku. Mana Tuhan sakit? Maknanya orang yang sakit itu hamba Allah. Itu kan. Masjid ni orang panggil apa? Rumah apa masjid? Masjid, rumah Allah. Kenapa? Sebab kita bina kerana Allah. Itu semua nisbah. Baiklah para pelajar sekalian, tamatlah perbincangan kita ayat 11 hingga 17. InsyaAllah dalam siri yang akan datang kita baca ayat 12 sehingga ayat 15. 12 hingga 15 dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillah.